Bagi memastikan program kita berjalan dengan lancar, para hadirin diminta mematikan atau memastikan telefon bimbit dan mikrofon anda berada dalam pengatur cahayaan senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program seminar elemen merentas kurikulum dalam pendidikan seni visual. Hadirin yang dihormati, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi melancarkan majlis kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua diminta untuk memberi kerjasama supaya membuka kamera bagi memudahkan lagi program kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, penceramah jemputan kita iaitu Puan Fatin Najwa binti Muhammad Azhan. Beliau merupakan guru pendidikan seni visual di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Rahman Yaakob di Perak. Serta para hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan izin serta limpah rahmatnya, maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang ini. Dengan ini, saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan program pada petang ini. Kalau pergi tajuk keramat, anak manis jangan diangkat. Mohon bersama kita mohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi mendapatkan keberkatan kita, seminar kita pada hari ini yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Firdaus bin Hasri. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, saya tak nak melengahkan masa lagi, jadi saya teruskanlah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah pada kami. Ya Fattahu, ya Alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kami apa kiranya ilmu-Mu dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus bin Hasri atas bacaan beliau itu tadi. Tidak lengkap bahtera tanpa nahkoda, tidak lengkap malam tanpa purnama, tidak lengkap laut tanpa ombak badannya, maka tidak lengkaplah seminar kita tanpa penceramah. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan lagi masa, mari kita menjemput dan mengalu-alukan penceramah jemputan kita iaitu Puan Fatin Najwa binti Muhammad Azhan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis Puan Aina kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap sepatah dua kata berkaitan dengan webinar kita hari ini. Okey, sebelum saya memulakan ucapan saya ingin memperkenalkan diri saya Nur Fatin Najwa binti Muhammad Azhan, guru pendidikan seni di sekolah Amanda. Okey. Untuk webinar ini saya ingin mengupas sedikit tentang elemen merentas kurikulum. Seperti yang sedia maklum, kita semua telah didedahkan dengan elemen merentas kurikulum kan? Jadi, saya mahu menanyakan sedikit, apa itu elemen merentas kurikulum? Apa yang kamu faham berkaitan dengan elemen merentas kurikulum ini? Okay. Jadi, saya ingat untuk maksud elemen merentas kurikulum ni, dia lebih kepada unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard pemahaman. Slide tak keluar. Keluar.
Dah. Slide dia keluar. Elemen-elemen ini diterapkan untuk bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan model insan iaitu pelajar kita, student yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Okey, seperti yang kita tahu, elemen merentas kurikulum ni, EMK ni kita ada 10 kan. Jadi dari segi bahasa, dari segi kelestarian alam sekitar, dari segi nilai murni, dari segi sains dan teknologi, dari segi patriotism, dari segi kreativiti dan inovasi, dan juga dari segi keusahawan, teknologi maklumat dan komunikasi, kelestarian global dan juga keuangan. Tapi untuk pendidikan seni visual ini, saya lebih memfokuskan tentang elemen merentas kurikulum kreativiti dan inovasi. Elemen tambahan bagi kreativiti dan inovasi ini ia lebih saya fokuskan kerana ia sangat popular ia sangat digunakan dan sangat kerap digunakan untuk pendidikan seni visual kita sebagai seorang guru seni lah. Okey, sebelum itu apa itu kreativiti dan inovasi ini sebenarnya? Kreativiti ini ialah kebolehan minda ataupun berimajinasi ataupun mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian cabaran ataupun soalan ataupun tugasan. Sepertinya kalau kita sebagai guru seni memberi permasalahan kepada pelajar dan pelajar perlu memikirkan permasalahan itu dengan cara tersendiri untuk menghasilkan satu penyelesaian melalui penghasilan projek ataupun melalui penghasilan dengan lakaran ataupun memberikan idea baharu. Begitu. Okey, seterusnya kreativiti ini juga bermaksud kemampuan ataupun kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai. Maksud kepada inovasi pula, keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu, iaitu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Penghasilan kerusi kepada idea yang baharu untuk kepentingan sesuatu. Itu merupakan modifikasi. Kita memperbaharukan desain yang sedia ada, tapi kita memperbaharukan dan menambah baikkan idea tersebut. Itu merupakan inovasi. Seterusnya, elemen tambahan ini iaitu kreativiti dan inovasi ini mempunyai matlamat dan juga objektif lah. Matlamat untuk elemen tambahan kreativiti dan inovasi ini adalah untuk menghasilkan model insan yang berdaya cipta dan berupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadikan amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat bangsa, negara dan juga agama lah. Untuk objektif sebagai guru, kita ni ingin melihatkan student ataupun pelajar kita mempunyai mencapai objektif untuk kita mendapatkan pembelajaran yang berkesan kan. Okey, untuk objektif bagi elemen tambahan kreativiti dan inovasi ni, ia untuk mempunyai supaya pelajar ini mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu yang kreatif, mempunyai dan dapat juga menguasai kemahiran dalam proses kreatif, menghasilkan idea kreatif dan inovatif, menguasai kemahiran berkomunikasi, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan dan menguruskan kehidupan harian secara kreatif dan juga inovatif. Okey, untuk menghasilkan untuk kreativiti, elemen tambahan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual ni, kita kena ada model lah, supaya model untuk model untuk kemahiran berfikir. Model kemahiran berfikir, saya memilih model ini iaitu yang ada tiga cara kita berfikir secara kritis, berfikir secara menakul dan berfikir secara kreatif. Okay, saya menerangkan berfikir secara kritis dahulu. Berfikir secara kritis ini ia lebih kepada kita mencirikan atau membanding bezakan dengan mengumpulkan maklumat itu. Maksudnya di sini kita bila melihat permasalahan, bila kita memberi permasalahan kepada pelajar dapat membanding bezakan permasalahan pada sesuatu objek tersebut. Untuk kita sebagai kita guru seni, sebagai kita orang seni, kita akan menghasilkan satu projek ataupun satu bahan ataupun satu projek untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kita
berfikir secara kritis ni itu dapat mencirikan dan membanding bezakanlah dengan mengumpul maklumat permasalahan, kelebihan, kelemahan pada objek sebelum diinovasikan. Itu cara berfikir secara kritis. Untuk menakul pula, ia secara logik dan rasional. Seperti yang saya bagi contoh tadi, untuk menghasilkan kerusi, kita modifikasikan kerusi tersebut. Contohlah, untuk menghasilkan kerusi kepada student, kepada pelajar, kita kena fikir secara logik. Apa kerusi yang bersesuaian untuk pelajar semasa untuk pelajar duduk semasa pembelajaran secara online untuk mengelakkan daripada sakit belakang dan sebagainya. Itu berfikir secara menakul, secara logik. Desain mana yang kita dapat terapkan, desain mana yang dapat kita gunakan untuk hasilkan inovasi atau penambahbaikan pada model kerusi tersebut. Itu berfikir secara menakul. Berfikir secara kreatif pula, ia lebih kepada idea, ia lebih kepada hubung kait. Kita hubung kaitkan dengan permasalahan dengan lakaran yang kita hendak lakukan. Permasalahan kita, pelajar tidak dapat fokus kepada pembelajaran secara online kerana kerusi tidak sesuai, akan menghasilkan ada sakit belakang dan sebagainya. Itu permasalahan kita. Kita menjana idea untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun projek itu dengan menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu berfikir secara kreatif. Kita dengan melalui permasalahan itu kita dapat mengeluarkan lakaran-lakaran, idea-idea yang lebih lebih tepatlah untuk permasalahan tersebut. Itu merupakan berfikir secara kreatif. Okey, berfikir secara kritis, menakut dan kreatif ni ia merupakan strategi berfikir iaitu metakognitif, iaitu dengan mengkonsepsikan dan menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan. Macam yang saya terangkan tadi, bila kita berfikir secara kritis, menakut dan kreatif ni, kita berfikir secara berkonsep kepada permasalahan kita menyelesaikan masalah kita dan kita membuat keputusan. Dari permasalahan kita membuat keputusan untuk mengeluarkan produk tersebut bagi menangani masalah tersebut. Itu merupakan strategi berfikir kognitif, metakognitif. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak membangunkan kreativiti ni. Membangunkan kreativiti dalam diri pelajar, dari diri student. Bagi membangunkan kreativiti ni melalui kurikulum persekolahan, kita memerlukan model khas untuk kita jadikan sebagai guru, untuk kita jadikan rujukan, untuk kita aplikasikan dalam disiplin ilmu bagi pelajar-pelajar untuk meningkatkan kreativiti mereka. Jadi dia menggunakan model proses kreatif terarah lah. Iaitu yang mempunyai 4 fasa dari segi fasa persediaan, fasa imajinasi, fasa perkembangan dan juga fasa tindakan. Untuk fasa persediaan ni, kita lebih kepada kemahiran utama dia, fasa persediaan ni, kemahiran utama dia dari segi pemerhatian dan juga analisis. Apa yang kita dapat lihat, maksud pemerhatian ni kita membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. Macam saya bagi contoh tadi, fasa kerusi, kita mendapat permasalahan dia bahawa student tidak dapat memberi fokus kepada pembelajaran secara online untuk duduk secara lama. Jadi permasalahan kita begitu. Jadi kita membuat pemerhatian dari segi bagaimana sebelum ni desain kerusi itu. Jadi kita membuat menggunakan deria penglihatan untuk menghasilkan satu projek atau produk. Menumpukan pemerhatian kepada objek, mengkajilah. Itu merupakan pemerhatian. Untuk fasa persediaan ni, kemahiran yang kedua adalah dari segi analisis. Kita menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil, iaitu dengan memahami sesuatu, mengenal pasti persamaan, mengenal pasti kita dapat membanding bezakan produk yang awal dan produk yang telah kita inovasikan. Selepas kita inovasikan, apa kelebihan dia, kelemahan dia. Itu merupakan analisis. Kita hanya mengumpulkan maklumat sahaja dahulu untuk fasa persediaan ini. Fasa yang seterusnya adalah fasa imajinasi. Fasa yang kedua lah. Kemahiran utama dia dari segi penjanaan idea. Penjanaan idea ni bagaimana lepas kita memberi perhatian, membuat pemerhatian terhadap permasalahan, kita dapat menjana idea, menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.
seperti kita menghasilkan idea baharu. Bila kita lihat permasalahan itu, kita dapat menghasilkan idea yang baharu, desain yang baharu. Kita sebagai orang seni, automatik kita akan cari penyelesaian kan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menghasilkan idea-idea yang baharu, menghasilkan idea secara berterusan. Untuk fasa imajinasi ni guru sangat memerlukan, okey. Untuk fasa imajinasi ni guru sangat memerlukan untuk membantu pelajar bagi menghasilkan, bagi meningkatkan kreativiti mereka. Jadi dalam situasi ini, fasa imajinasi ni guru perlu memberi contoh atau memberi peluang kepada pelajar untuk berimajinasi, menghasilkan idea-idea yang baharu, seperti dengan memberi pendedahan dengan situasi atau memberi pendedahan dengan idea-idea daripada gambar-gambar internet. Itu merupakan satu tanggungjawab sebagai seorang guru seni lah untuk dalam fasa imajinasi ni. Untuk sintesis idea pula, kemahiran utama sintesis idea ialah menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu. Di sini, sintesis idea ni di mana kita dapat lihat, kita dapat menggabungkan idea-idea daripada internet dan idea-idea daripada pelajar sendiri dan membuat kesimpulan dan menghasilkan satu lakaran yang menghasilkan satu lakaran yang tepat dan dapat menyelesaikan masalah tersebutlah. Jadi menghasilkan dari segi bentuk maklumat yang diperoleh, mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tersebut tu dapat diperlukan ataupun tidak, benda-benda yang tidak penting tu perlu dibuang ataupun tidak, atau membuat keputusan sintesis akhir. Jadi di sini fasa imajinasi ni guru sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativiti pelajar. Seterusnya, untuk fasa perkembangan, kita ada dua juga kemahiran utama, iaitu penambahbaikan. Dengan membuat penambahbaikan ataupun mengembangkan, mempelbagaikan dan meningkatkan sesuatu idea itu. Jadi maksudnya di sini, bila kita lihat pada fasa imajinasi, bila pelajar dah keluarkan idea dari segi dari segi cantuman idea daripada contoh-contoh dalam internet ataupun Pinterest, dan dia dapat kaitkan dengan permasalahan dia, baru dia dapat keluarkan idea. Di sini untuk fasa perkembangan, kita dapat sebagai guru kita dapat lihat hasil pelajar yang pelajar hasilkan. Jadi di situ kita kena buat penambahbaikan. Kita perlu komplain pelajar bagaimana desain dia, bagaimana adakah desain ataupun produk yang dia nak hasilkan itu bersesuaian ataupun tidak. Di sini kita dapat menokok tambahkan idea dan membantu pelajar untuk lebih berfikir secara terbuka. Jadi di sini guru pendidikan seni ni sangat penting, memainkan peranan penting lah untuk memberi pandangan kita dari segi pandangan kita melalui lakaran pelajar. Kita boleh menolong dia dengan menokok tambah idea, mengubah sesuai idea, memberi penerangan secara rasional. Jadi itulah pentingnya pendidikan, itulah pentingnya guru seni dalam meningkatkan lagi kreativiti pelajar untuk lebih berfikir secara kreatif dan inovatif. Seterusnya, kita pergi kepada fasa tindakan. Fasa tindakan ni merupakan kemahiran utamanya adalah pelaksanaan dan amalan berterusan. Di sini, pelajar akan menyampaikan dan mempersembahkan hasil yang mereka hasilkan itu kepada guru, dan idea itu dihuraikan dengan lebih detail lah sebab kita dah terangkan dekat dia untuk dalam fasa perkembangan tu kan. Kita dah terangkan, kita dah suruh diubah sesuai, kita menokok tambahkan idea. Di sini dia menyampaikan dan mempersembahkan hasil karya akhir dia setelah ditambah baik oleh guru kita sendiri. Jadi di sini kita dapat dalam fasa tindakan ni kita dapat lihat perbezaan pelajar kita yang pada fasa perkembangan dia masih lagi blur, dan fasa tindakan ni lebih berkeyakinan lah. Idea dia pun lain daripada yang lain, tidak sama dengan orang lain, hasil idea dia pun memang luar biasa dan sebagainya. Dan melalui fasa tindakan ni juga amalan berterusan. Jadinya bila kita dedahkan pelajar dengan kita komplain, kita bagi kat dia, bagi idea dekat dia, kita jadi macam dapat mengeluarkan idea yang baru. Di sini dia dapat membezakan apa kesalahan dia sebelum ni dan apa dia akan menambahbaikkan pada masa hadapan bila dia nak hasilkan sesuatu yang baru.
Jadi ia akan membuat pemerhatian untuk mengenapasti masalah sebelum ini, kesilapan dibuat sebelum ini dan kelemahan yang dibuat sebelum ini. Dan ini akan mempraktikkan pelajar dalam proses kreatif ni untuk menghasilkan idea-idea yang baru secara berterusan pada masa akan datang. Gitu. Itu untuk fasa tindakan. Jadi untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif ni kita kena ada strategi. Kita sebagai guru pendidikan seni kita kena ada strategi pengajaran dan juga pembelajaran. Pelaksanaan proses kreatif ni ia akan menerusi pelbagai strategi pembelajaran dah untuk merangsangkan pembelajaran yang lebih efektif dan juga menarik. Jadi persediaan sebagai guru seni yang sempurna dan guru-guru lain juga menjadi faktor utama. Jadi guru seni ni memainkan peranan penting untuk meningkatkan kreativiti dan juga inovatif dalam diri pelajar. Untuk membangunkan kreativiti ni, saya ada menayangkan beberapa strategi pembelajaran yang sesuai diaplikasikan oleh guru lah. Antaranya adalah constructivism, inquiry penemuan, pembelajaran berasaskan masalah, membuat keputusan, pembelajaran berasaskan projek. Jadi kebanyakan antara kelima-lima strategi pembelajaran ini kebanyakannya guru hanya menggunakan constructivism lah sebab yang paling selalu guru-guru guna adalah strategi pembelajaran constructivism. Okey. Bagaimana kita nak aplikasikan pembelajaran constructivism ni dalam strategi pembelajaran? Kan saya dah terangkan tadi dalam segi model berfikir secara kritis ada 4 fasa kan. Dari segi fasa persediaan, dari segi fasa imajinasi, dari segi fasa perkembangan, dari segi fasa tindakan. Untuk proses kreatif terarah ni menerusi strategi pembelajaran constructivism ni, untuk fasa persediaan kita orientasikan idea berasaskan pengetahuan yang sedia ada. Maksud orientasi idea berasaskan pengetahuan yang sedia ada ni ialah berkaitan dengan macam kita memberi peluang kepada student untuk dia meneroka apa pengalaman dia sebelum ni untuk menghasilkan sesuatu projek tu, untuk menghasilkan sesuatu produk tu. Mungkin ada setengah pelajar yang ada pengalaman tersebut. Jadi kita buatkan orientasi persediaan ini melalui pengalaman yang pelajar ada. Pengalaman yang pelajar sudah lalui sebelum ini. Okey, untuk fasa imajinasi pula ia lebih kepada penstrukturan idea lah, meneroka. Iaitu kita lebih kepada meneroka idea, meneroka untuk mencari idea. Kita suruh pelajar-pelajar pergi keluar kelas untuk meneroka bagi mendapatkan idea-idea. Lihat dari segi boleh tengok dalam Pinterest ataupun internet untuk lebih lagi mendapatkan idea-idea yang lebih menarik. Untuk perkembangan pula dalam strategi pembelajaran constructivism ni dia lebih kepada penjelasan daripada guru. Bila dalam imajinasi ni pelajar dapat hasilkan lakaran ataupun idea untuk menghasilkan produk. Jadi untuk fasa perkembangan ni kita mendengarkan penjelasan daripada pelajar dan kita menokok tambahkan idea untuk mereka supaya mereka pemikiran yang lebih terbuka. Jadi di sini pentingnya fasa perkembangan ni penting untuk guru memainkan peranan. Untuk fasa tindakan pula ia lebih kepada penilaian, kaji semua perubahan idea. Bagaimana dulu first dulu lakaran atau idea yang dihasilkan oleh pelajar macam mana, perkembangan yang dihasilkan oleh pelajar. Jadi di sini pelajar dapat meningkatkan lagi kreativiti mereka. Apa yang dilakukan sebelum-sebelum ini ia dapat menambah baikkan pemikiran pelajar melalui penggunaan 4 fasa ini. Seterusnya, aplikasi dalam strategi pembelajaran inquiry penemuan. Inquiry penemuan ni ia lebih kepada kita menggunakan 4 fasa. Dia lebih kepada memerhati, menciri, mengelas dan menyoal. Memerhati ni kita perhatikan objek tersebut. Macam yang saya terangkan tadi, ia lebih kepada inquiry penemuan. Yang tadi inquiry penemuan. Kita perhati permasalahan tersebut, kita mencirikan dan mengelaskan dan kita menyoalkan balik permasalahan itu kepada diri kita untuk kita dapatkan apa yang perlu kita lakukan. Itu merupakan fasa persediaan dalam strategi pembelajaran inquiry penemuan. Untuk fasa imajinasi pula kita samalah seperti constructivism tu. Dia lebih kepada meneroka, merancang, meramal, lepas tu membuat hipotesis. Dia sama dengan constructivism. Tapi apa yang berbezanya dari segi persediaan, fasa persediaan. Lepas tu fasa perkembangan pula ia lebih kepada menguji hipotesis.
Bila kita dapat menghasilkan produk ataupun merancang untuk menghasilkan produk tu, kita akan menguji hipotesis kita. Adakah penghasilan kita ni dapat mencapai objektif? Itu seperti fasa perkembangan tu, seperti itulah menguji hipotesis kita. Lepas tu untuk tindakan, kita membuat kesimpulan, kita melapor. Kita melapor dari segi kita membuat laporan berkaitan dengan apa yang kita hasilkan itu, projek. Kita membuat laporan berkaitan dengan projek kita. Itu merupakan inquiry pembelajaran, inquiry penemuan. Aplikasi dalam strategi pembelajaran berasaskan masalah pula, ia lebih kepada kita menumpukan masalah lah. Persediaan dia, dari fasa persediaan kita mengenal pasti masalah kita. Macam saya cakap tadi, kerusi tu ada masalah apa, masalah kepada student yang belajar secara online itu merupakan pembelajaran berasaskan masalah, mengenal pasti masalah, menjelaskan masalah. Itu dari segi fasa persediaan. Dari segi fasa imajinasi pula, ia lebih kepada mencari alternatif. Bila kita ada masalah, kita pasti akan ada cara untuk menyelesaikan masalah. Itu merupakan mencari alternatif penyelesaian masalah lah dalam fasa imajinasi berdasarkan aplikasi strategi pembelajaran berasaskan masalah ni. Untuk fasa perkembangan pula, kita membuat operasi. Kita membuat operasi dari segi apa? Lepas kita mencari penyelesaian masalah, kita buat operasi, kita menghasilkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menilai. Dengan menilai adakah dapat menepati menyelesaikan masalah yang kita buat tu, adakah ia tidak menepati ke, dan itu merupakan fasa perkembangan. Untuk tindakan pula, ia lebih kepada refleksi penyelesaian yang dibuat. Jadi untuk strategi pembelajaran berdasarkan masalah ni, ia lebih kepada refleksi daripada guru, refleksi daripada pelajar untuk mengembangkan lagi kreativiti dalam diri dia. Jadi di situ pelajar dapat memberi refleksi dari segi penghasilan dia, dari segi pengalaman dia dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada aplikasi dalam strategi pembelajaran berasaskan membuat keputusan. Kita guna juga empat fasa juga, iaitu fasa persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan. Kalau membuat keputusan ni, ia lebih kepada mengumpul maklumat, mengenal pasti matlamat, jadi mengenal pasti alternatif dan menganalisis alternatif. Jadinya maksudnya di sini berasaskan membuat keputusan ni, ia lebih sama, dia hampir sama dengan pembelajaran berasaskan masalah. Ia lebih sama. Bila kita mengumpul maklumat, kita dapat mengenal pasti masalah kan. Mengenal pasti matlamat kita, tujuan kita untuk menghasilkan produk tersebut. Itu merupakan pembelajaran berasaskan membuat keputusan. Dari segi imajinasi pula, sama juga, meramal, menyusun alternatif, pemilihan alternatif, iaitu imajinasi kita, bagaimana kita nak menyusul idea, nak menghasilkan idea yang baharu, bagaimana kita nak dari segi penggunaan bahan dan sebagainya. Dari segi perkembangan pula, kita menilai adakah penggunaan bahan tersebut dapat mencapai, dapat menyelesaikan masalah atau yang kita jumpa tu. Itu merupakan fasa perkembangan. Dari segi tindakan pula, guru akan membuat keputusan dan membuat rumusan, pelajar pun akan buat rumusan dan keputusan pelajar produk tersebut dan membuat rumusan kenapa dia memilih lakaran tersebut. Kalau daripada guru, bagaimana dia membuat keputusan dengan menilai hasil karya pelajar dan bagaimana dia membuat rumusan daripada hasil karya pelajar itu. Begitu. Untuk aplikasi dalam strategi pembelajaran berdasarkan membuat keputusan ni, iaitu sama juga, sama je dengan antara constructivism, tapi ia lebih kepada berfokuslah, tinjauan berfokus, memfokuskan untuk mengkaji apa segi alam sekitar, alam apa semua tu, dan dia akan menyoalkan. Dia sama dengan strategi pembelajaran inquiry penemuan. Imajinasi pun jenis meneraka, merancang, meramal. Strategi dari segi fasa perkembangan pun dia jenis meneraka, mencari maklumat, membuat prototipe dan sebagainya. Okey, seterusnya, fokus pengajaran dan pembelajaran ni ia lebih kepada penerapan proses terarah dalam pengajaran dan pembelajaran lah, yang perlu kita ikut langkah demi langkah, iaitu bermula daripada fasa persediaan, fasa imajinasi, fasa perkembangan dan juga tindakan. Ini merupakan jadual fokus pengajaran. Jadual fokus pengajaran dan pembelajaran ni dari segi fasa terarah,
berfikir kreatif ni dari segi fasa persediaan, fokus guru ia perlu mewujudkan kesedaran ataupun minat dan perasaan ingin tahu murid. Kalau fokus pelajar pula, ia perlu membuat pemerhatian secara aktif, menyampaikan idea individu, menghubungkaitkan pengalaman yang dia ada dengan pengalaman yang baru. Lepas tu guru juga dalam fasa persediaan perlu menyediakan situasi ataupun konteks pembelajaran yang bermakna. Maksudnya di sini kita perlu menyediakan sesuatu untuk menarik minat pelajar. Untuk menarik minat pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya kita memberikan pelajar dari segi situasi, permasalahan yang dapat pelajar suka dan suka untuk berada dalam kelas kita. Itu mengenai pasti tahap kefahaman pelajar, sebab dari segi mengenai pasti tahap kefahaman pelajar ni kita tidak tahu bagaimana pelajar dengan pelajar yang lain kefahaman mereka. Kefahaman mereka tidak sama ya, sebab ada yang lemah dan ada yang bagus, begitu. Seterusnya kita pergi kepada fasa imajinasi, bagaimana fokus guru untuk menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjanakan audio. Jadi di sini untuk dari segi penyediaan bilik darjah lah, bagaimana kita nak menarik pelajar, persediaan bilik darjah ni membantu mereka untuk melibatkan langsung pemikiran mereka dari segi dengan fenomena. Fenomena apa? Guru pula dari segi fenomena apa? Guru tu yang perlu menyediakan bahan-bahan untuk pelajar lebih suka dan lebih membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep fenomena tu tersebut. Guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan dan masalah-masalah untuk menjanakan pemikiran dan idea-idea daripada pelajar. Jadi dari situ ada interaksinya antara pelajar dengan guru. Seterusnya, fasa perkembangan. Guru ni perlu mewujudkan situasi ataupun konteks baru dengan menguji kefahaman dia. Iaitu dengan murid pula kena membina semula dan memberi penjelasan lanjut dengan melalui lakaran dan lisan bertulis ataupun peterminda untuk ditayangkan kepada guru, membuat hubung kait berbagai konsep berkaitan, aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian. Seterusnya dari fasa terarah itu fasa tindakan. Fokus guru menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran untuk melihat perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap pelajar dari segi awal permulaan pengajaran dan pembelajaran dan akhir permulaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Murid pula perlu menyelesaikan tugasan, mempersembahkan hasil karya akhir tugasan dalam pelbagai bentuk, membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran, kefahaman serta kemahiran baharu. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk penerangan sedikit tentang elemen merentas kurikulum dari segi kreativiti dan inovasi dalam pendidikan seni visual. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Fatin Najwa. Majlis teruskan lagi dengan sesi soal jawab. Kepada para hadirin sekalian, anda boleh mengemukakan soalan kepada penceramah kita. Assalamualaikum cikgu. Alright, saya nak tanya, sepanjang pengalaman cikgu lah, sepanjang cikgu mengajar, apakah peranan cikgu khususnya untuk meningkatkan kreativiti dan juga untuk tarik minat pelajar tu? Okey, saya jawab Okey, berdasarkan soalan yang ditujukan ialah mengenai dengan bagaimana peranan saya untuk meningkatkan kreativiti dan menarik minat pelajar. Okey, untuk meningkatkan kreativiti dan minat pelajar ni saya akan menggunakan dari segi tingkah laku saya, tingkah laku guru seni sendiri untuk ditunjukkan waktu pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku ni dia mempunyai pelbagai teknik dan juga aktiviti yang akan dilaksanakan oleh guru sendiri untuk sebagai interaksi antara guru dengan pelajar. Di antara tingkah laku yang dapat membantu peningkatan kreativiti mereka ni, antaranya lah guru mendorong pelajar untuk berdikari dan bebas. Guru pula menjadi model kepada pelajar. Bagaimana menjadi model kepada pelajar? Kita perlu menunjukkan contoh dahulu. Sepatutnya kita sebagai pendidikan guru seni visual ni, kita kena
sebelum memulakan pengajaran, untuk kita hasilkan satu produk tu, kita kena tunjuk hasil daripada kita dulu. Jadi pelajar-pelajar akan jadi wow, macam kagum dengan apa yang kita hasilkan. Itu dapat menarik dan meningkatkan lagi kreativiti mereka. Itu sahaja daripada saya. Terjawab ke? Menjawab cikgu, terima kasih. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Okey, pertamanya saya nak kenalkan diri, saya Firdaus. Jadi saya pelajar SEM 6. Akan datang nanti saya akan buat latihan mengajar 2. Jadi saya nak tanya pendapat cikgu sendiri, bagaimana kita sebagai guru seni untuk menarik pelajar meminati subjek pendidikan seni visual? Itu saja cikgu soalan. Terima kasih. Okey, untuk meningkatkan kita sebagai guru untuk meningkatkan pelajar, untuk menarik minat pelajar meminati subjek seni visual ni, peranan itu datang daripada diri kita sendiri juga. Peranan itu datang daripada guru pendidikan seni visual itu sendiri. Di mana kita perlu, sebelum kita memulakan pengajaran, kita perlu tanya siapa yang kita nak ajar, mengapa kita mengajar dan apa yang kita akan ajar. Persoalan ini kena ada dalam diri kita. Siapa, mengapa dan apa yang kita akan ajar. Sebagai guru seni, kita perlu mempersoalkan hal-hal sebegini dalam diri sebab kita adalah motivator kepada pelajar. Guru ni perlu memotivasikan pelajar dengan cara-cara tertentu. Dengan memberi komen yang positif, mewujudkan persaingan yang positif dan kerjasama dalam kalangan murid. Dengan untuk menarik minat juga, kita perlu memilihkan alat-alat dan bahan. Murid akan diberi peluang untuk memilih dan alat-alat bahan yang digunakan dalam pelbagai aktiviti seni visual. Ini tidak, bila kita mengajar, alat dan bahan tak ada. Itu juga merupakan salah satulah kenapa pelajar tidak minat pada seni. Kita tidak menyediakan alat-alat tersebut. Lepas tu masa berkaitan dengan masa, cara kita memotivasi pelajar berkaitan dengan masa. Rancangan pelajaran ni baik, kita perlu atur dengan baik supaya pelajar ni mempunyai masa yang cukup untuk dia berfikir dan membuat eksperimentasi dan meneraka. Ini tidak, bila kita membuatkan satu projek atau merancang projek dengan pelajar untuk menghasilkan satu produk, tapi kita tidak cukup masa. Tapi kita tidak cukup masa untuk memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir. Hanya sekejap saja. Itu merupakan salah satu yang tidak dapat menarik minat pelajar lah. Lepas tu untuk dari segi rancangan hasil karya murid ni, kita kena memberi sokongan dengan memuji ataupun menambahbaikkan, dan kita untuk menghargai hasil karya pelajar ni, kita perlu menyediakan pameran walaupun kecil-kecilan antara pelajar-pelajar sahaja untuk menghargai apa yang dihasilkan. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menarik pelajar meminati pendidikan seni visual. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, faham cikgu. Terima kasih. Okey, pada para peserta lain, jika ada soalan boleh diajukan. Jika tiada, terima kasih kepada para hadirin yang telah mengumpulkan soalan pada penceramah kita. Diharapkan program pada kali ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada para hadirin sekalian. Sebelum bersurai, diminta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera bagi sesi bergambar untuk kenang-kenangan. Semua boleh on kamera. Baik dah ke? Okey, baik-baik. Dah.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi dan menyempurnakan seminar elemen merentas kurikulum pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah seminar kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.